Rakyat murah hati, indikator apa? Berita paling panas hujung minggu yang baru berlalu sehingga merentasi beberapa lautan dan kontinen ialah mengenai denda RM500,000 yang dikenakan Mahkamah Persekutuan kepada Malaysia kini kerana contempt of court akibat komen pembaca dalam laporannya. Menurut Pengerusi Biro Undang-Undang Parti Amanah Negara Kanun, Dr. Zulkarnain Luqman, tindakan contempt of court atau menghina mahkamah adalah penting bagi menjamin wibawa mahkamah supaya masyarakat atau mana-mana pihak tidak melakukan perbuatan yang boleh menjatuhkan reputasi mahkamah. Namun, kata Zulkarnain, pada masa yang sama, tindakan itu sewajarnya perlu melihat kepada fakta sesuatu kes. Tindakan menghina mahkamah perlu melihat sama ada sesuatu perbuatan itu sengaja dilakukan oleh pihak yang dituduh itu dan bukan hanya semata-mata kerana tindakan itu berlaku di dalam komen sesuatu berita di bawah kawalan Malaysia kini. Pada zaman teknologi dan media sosial yang berkembang pesat ini, maka semestinya undang-undang juga turut berkembang dan tidak ditafsirkan mengikut pentafsiran undang-undang lazim atau common law yang lampau tegas kanun. Yang mengejutkan, kurang dari 5 jam Malaysia kini melancarkan pengumpulan dana untuk membantu portal berita terbabit membayar denda sebanyak RM500,000 itu. Ia mengumumkan telah mencapai lebih daripada sasaran. Dalam laporannya, Malaysia kini menyatakan pihaknya akan telus dan sumbangan akan dipertanggungjawabkan. Ketua Pegawai Eksekutif Portal Berita itu, Prem Chandran, berkata Malaysia kini akan terus melaporkan tanpa rasa takut dan pilih kasih dan akan melakukan yang terbaik supaya memastikan suara rakyat didengari. Sistem demokrasi mementingkan kebebasan bersuara rakyatnya demi menjadikannya lebih bermakna. Dalam hubungan ini, kanun menyeru semua pihak untuk mendaulatkan peruntukan mengenai kebebasan untuk bersuara dan mengeluarkan pendapat seperti yang terkandung dalam Perkara 10/1 Perlembagaan Persekutuan kerana hak untuk mengkritik juga termasuk di bawah peruntukan hak asasi manusia. Sebarang kritikan yang membina walaupun perit dan pedas harusnya diterima dengan positif kerana itulah asbab yang akan membina Malaysia untuk menjadi lebih kuat untuk berhadapan dengan dunia dan era globalisasi ini. Bagaimanapun, kelajuan pengumpulan dana itu mencapai sasaran mengundang reaksi beberapa penulis yang menggunakan premis media sosial untuk bersuara. Antaranya penulis politik Muhammad Sayuti Omar. Dalam satu hantaran di Facebook, beliau membuka persoalan apakah indikator yang dapat ditafsirkan di sebalik kemurahan orang ramai menghulurkan derma membantu portal berkenaan. Menurut beliau, kemungkinan penderma simpati merasakan denda sebanyak itu tidak patut dan melampau kalaupun untuk dijadikan pengajaran dan juga indikator lain. Ia menunjukkan kebencian kepada kerajaan hari ini semakin membusuk. Walaupun keputusan itu hak hakim Mahkamah Rayuan, tetapi ia tidak dikaitkan dengan kerajaan hari ini, ujarnya. Tegas Muhammad Sayuti, petanda ini menggambarkan kerajaan curitokrasi pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin akan hanyut dalam pilihan raya nanti. Sementara itu, Peguam Nasar Khan melihatnya dari sudut ketelusan portal tersebut dan berkata Malaysia kini membuat kutipan derma untuk membayar denda. Amaun yang dikutip diumumkan secara terbuka. Ada ketulusan, ada accountability. Beliau membandingkannya dengan kutipan yang sering dilakukan oleh agamawan yang tidak disebut namanya. Ramai pendakwah dan dermawan Islam menepek nombor akaun di media sosial, tak pernah umum amaun yang dikutip. Walaupun tindakan mahkamah itu bersifat kehakiman, malangnya rakyat tetap mengaitkannya dengan politik Perikatan Nasional yang didukung oleh kerajaan Malaysia sekarang. Ini dapat dilihat daripada kenyataan Zulkarnain yang berkata kanun berpandangan bahawa hukuman yang berat terhadap Malaysia kini itu hanya akan memberikan pandangan negatif masyarakat antarabangsa terhadap Malaysia, sekaligus akan mewujudkan perasaan was-was pelabur terhadap institusi penting negara, khasnya institusi pentadbiran keadilan seperti Peguam Negara dan mahkamah itu sendiri. Nampaknya, apa yang dijangka oleh kanun itu benar-benar menjadi kenyataan. Dalam zaman COVID-19 yang menyukarkan, rakyat Malaysia sanggup menderma kepada Malaysia kini demi mempertahankan kebebasan bersuara. Bukan itu sahaja, tindakan tersebut sudah mendapat liputan akhbar antarabangsa dan komen dari Kedutaan Amerika Syarikat, Kanada dan United Kingdom. Ini bukanlah indikator yang baik untuk Malaysia yang sudah pun kehilangan banyak pelaburan langsung asing. Ini indikator rakyat berang kepada kerajaan kakistokrasi yang gagal dalam menangani keperitan hidup masyarakat. Rasulullah mengajar kita untuk mengasihi dan menghormati sesiapa sahaja kerana Islam agama yang sangat indah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda yang bermaksud, sesiapa yang tidak mengasihi maka dia tidak akan dikasihi. Riwayat Al-Bukhari.